Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod channel. Mantap sahabat-sahabat semua, kehangatan PRK Pelangai. Beberapa hari yang lalu ceramah daripada Perikatan Nasional dikatakan tidak mendapat sambutan. Malah kehadiran pada satu ceramah hanya sekitar 100 orang sahaja. Tetapi berbeza pula sahabat semua hari ini apabila satu program Felda Segalanya yang bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita melihat bagaimana sambutan yang begitu hangat warga Felda kepada Perdana Menteri kita yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah ini satu petanda bahwa warga Felda dan juga rakyat Pelangai ini akan menolak habis-habisan virus daripada Perikatan Nasional, PAS dan juga Bersatu. Jadi menarik untuk kita tonton bersama sahabat semua kenyataan ataupun ucapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa dalam program Segalanya Felda ini. Jom mari kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa shalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Datuk Menteri Besar Wan Rusdi, Datuk Syaka, Saudara Datuk Seri Menteri Sulong, Timbalan Menteri dan Ahli Muhammad yang telah disebut tadi. Terima kasih. Saya datang setelah ada Majlis Kerajaan Gubernur Jenderal New Zealand oleh Tuanku Pertuan Agong. Lepas itu terpaksa duduk berbincang dengan Gubernur Jenderal New Zealand dan tak sempat kalau dengan kereta ke acara Felda. Jadi saya beritahu Tuanku Agong naik helikopter. Tuanku Agong bimbang kerana cuaca kurang baik. Saya kata tak apa Tuanku, petik tanya dulu pilot. Kalau pilot kata okey, nasib baik alhamdulillah dan sampai dengan selamat di sekolah. Bila sampai sekolah saya tanya guru-guru, tanda sekolah bagaimana? Kita semua tanda sekolah alhamdulillah diperbaiki dan paling akhir siap bulan depan. Dan ini sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab, seluruh sekolah di Malaysia pertama kali dalam sejarah anak-anak kita ada ruang untuk pergi tandas yang bersih. Baik. Tapi saya tanya, rumah guru tandas bagaimana? Dia belum baiki. Jadi tahun ini insya-Allah bila belanjawan dia tak boleh buat semua sekali. Ada orang pembangkang dia datang, "Apa tak buat tu? Pasal yang kamu dulu 3 tahun buat apa? Tandas pun tak repair." Jadi saya insya-Allah kita akan teruskan. Tandas sekolah, keliling desa, rumah polis, rumah tentera, rumah guru. Ini dalam belanjawan madani kedua bulan Oktober, insya-Allah kita cuba selesaikan ikut peringkat tahun demi tahun. Mengenai Felda, saya tak ada pengumuman baru kerana ini musim pilihan raya, saya tidak mahu salah faham. Tetapi apa yang kita umumkan? Pertama, selesaikan janji dulu 80 triliun, walaupun dikata saya tak cakap benar dan sebagainya, tak apalah, saya tak datang sini, saya tak mahu. Saya hanya cerita, memang betul diluluskan dulu, tapi cek tu tak sign. Saya sign 3 tahun kemudian. Saya sign 23 bulan Jun 1 bilion 1 tahun peneroka dengan Felda. Felda tidak ada upaya sama sekali lagi. Sebab itu wang itu dihantar ke Felda untuk bantu melangsaikan apa yang diumumkan sebelumnya. Tak apalah setuju tak setuju pun, pokoknya saya nak bagi tahu memang saya sign. Pak Long pun tengok, bukan sebelumnya. Baik. Kemudian kita tengok apa masalah-masalah kawasan Felda. Pertama dia kata gelap. Kalau orang biasa kawasan Felda gelap, maka kita luluskan peruntukan. Dan pengurusan Felda saya minta percepatkan. Mana tiap kawasan Felda mesti disiapkan permulaan lampu-lampu jalan. Di mana dibangkitkan orang Felda yang terpaksa buat dialisis
sakit buah pinggang, terpaksa pergi hospital yang jauh. Maka saya beritahu saudara Dr. Sri Sabrici, tiap kawasan Felda akan disiapkan sekurang-kurangnya satu pusat dialisis seluruh negara kita. Ini jangan salah faham, ini bukan saya sebut ni sebab pilihan raya Dun Pelangai. Ini sudah kita umumkan, diluluskan, wang telah dikeluarkan kepada Felda untuk jalankan. Tadi saya jumpa Datuk Seri Zahid di mana Perdana Menteri 1, kerana saya minta Datuk Seri Zahid bantu supaya kementerian beliau percepatkan proses pelaksanaan ini. Kemudian masalah internet, sekolah-sekolah menengah di Felda tak ada konektiviti. Sekarang orang belajar, kalau dulu dia guna papan pakai kapur, sekarang pakai komputer. Ada komputer, tak ada konektiviti, tak mungkin berjalan. Maka kita dah putuskan di kawasan Felda, terutama kawasan sekolah, dipastikan ada konektiviti. Saudara, orang nak kata Perdana PMX bodoh lah, malah tak hati kerja, tak apa, saya tak peduli buat itu. Tetapi percaya, saya tunggu memang lama, masuk keluar penjara. Sekarang sampai sekarang pun ada orang cuba hina dan aibkan dia, tak puas hati. Dah 25 tahun untuk maki Hamin saya, tak puas hati lagi. Tak apa. Tapi saya sebut di sini, insya-Allah, in uridu illal islah mastata'tu, akan kita coba sedaya upaya kita. Saya dan rakan-rakan dalam Jemaah Menteri, Kerajaan Negeri, Tuan Rusdi, kita akan lakukan sebaiknya. Hentikan perangai orang-orang besar, pemimpin-pemimpin yang ambil kesempatan kayakan diri mereka, ambil bala, ambil tanah, ambil nadir bumi, rare earth, ambil saham, ambil kontrak. Saya nak hentikan itu supaya pemimpin baru di Malaysia ini jaga amanah dan bela nasib rakyat. Dan saya yakin insya-Allah, kalau tekad kita itu ada, bergunung sekalipun maki hamun orang, insya-Allah bagi masa singkat 1, 2, 3 tahun ini, kita akan boleh robah dan angkat semula Malaysia sebagai negara hebat di Asia Tenggara. Sekarang tak henti, pengunjung-pengunjung luar datang. Dan bila saya ke luar negara, di New York, bukan saja di United Nations atau khutbah Jumaat, sambutan orang Islam, orang Amerika sangat baik. Saudara, pelaburan besar datang. Syarikat dari Jerman namanya Infineon, pelaburannya 5 bilion euro, 26 bilion, itu sudah diluluskan. Dalam 2 minggu ini, Geely yang buat dengan proton datang, itu di Tanjung Malik, 10 bilion. Ini kerana keyakinan kepada sistem politik yang stabil. Kalau kita nak berbapah, duk maki hamun, duk gocoh macet. Ada orang Kelantan lah tu cakap gocoh kena je. Ada orang Kelantan lah. Ya. Tak boleh jadi. Orang tak yakin. Sekarang ni orang yakin. Apakah sebab Anwar? Tak. Sebab pasukan kita. Saya pergi New York, Menteri Luar Zamri, dia dah atok. Menteri Pelaburan Miti Tengku Zafrul, dia dah buat dengan pelabur-pelabur. Jadi saya pergi itu untuk melengkapkan, dan orang yakin. Sebelum itu negara China, 2 minggu lalu di Nani, Perdana Menteri China minta pertemuan makan tengah hari khas. Saya berdua dengan dia dan bincang, dan kita jangan terus terang. Ada kawasan perairan kita bukan kita tolak ansur. Kata Anwar dah jual lagi, bagi ambalan. Sebab tu saya malah nak jawab semua. Saudara,
Saya masuk keluar penjara, kena pukul setengah mati, kemudian jadi Perdana Menteri. Nak jual negeri ini ke? Nak gunakan kekayaan, nak ambil perkayakan saya, Azizah dan anak-anak? Tidak. Kita nak gunakan kuasa kita untuk ubah. Bukan semua orang politik gelojoh makan. Bukan semua zalim. Jadi ini yang dihajar, dicaci tiap hari. Ada orang yang kena kes mahkamah sebab hina raja. Itu bukan saya buat laporan polis. Ni polis ada tanya. Itu laporan polis dibuat oleh Dewan Diraja. Dewan Diraja Selangor buat laporan. Sultan Selangor murka. Polis siasat. Jabatan Peguam Negara ambil keputusan dakwa. Yang salah PMX. Yang lapor Dewan Diraja Selangor. Yang siasat polis. Yang dakwa Peguam Negara. Yang salah PMX. Apa ini? Saya tidak campur. Sebab mengapa kita pertahankan kedaulatan Gajah-Gajah? Saudara di Pahang tahu. Dan saya ingat, saya beritahu saudara Sabricik, dia ingat di mana di Kedah ke di Perak. Saya cerita, saya di Pulau Pinang tak ada Felda. Apa kaitan saya dengan Felda? Pertama tentunya marhum Tuan Abdul Razak, dia punya pandangan jauh. Orang miskin tak ada tanah, bagi tanah teroka. Mudah tak mudah? Orang muda mungkin tak tahu teroka itu masuk hutan belantara peringkat awal. Saya, kampung saya nama Cerok Tukun, Bukit Bertajam. Pada masa itu di kalangan orang miskin diberitahu yang tak ada kerja, yang miskin, kerajaan masa itu Bawah Tun Razak bagi tahu, kita bagi tanah. Jadi orang kata okey nak pergi. Tanah mana? Tanah hutan Pahang. Takut semua dengar. Ada harimau, ada gajah. Buaya tak ada di hutan, di sungai. Ya. Kemudian ada saudara jauh saya namanya Pak A, Abang A. Dia nak satu kampung merimpun, hantar dia nak pergi mana hutan Pahang. Hamba ni ke pergi ni? Dia kata dah kerajaan janji masa itu. UMNO Mak Azhar ni memang masa tu UMNO. Saya tak lupa. Baik. Dah kerajaan Tun Razak dah janji nak tolong orang Melayu yang miskin. Jadi pergi. Jadi orang kampung saya yang miskin datang disambut oleh orang Pahang. Dia bagi tanah oleh kerajaan negeri Pahang. Jadi kita tak boleh lupa jasa orang Pahang dan negeri Pahang. Dan sampailah sekarang Felda harum. Ada masalah sikit dulu, kita tampung, bayar. Bila saya bentang di Jemaah Menteri, kena bentang dalam Jemaah Menteri nak sign 83 bilion ni. Walaupun mereka kata dah selesai. Tak betul. Saya kena bawa balik kertas Jemaah Menteri nak keluarkan 83 juta ni oleh kerajaan perpaduan sekarang. Bila saya bawa, saya di situ, Datuk Sri Zahid di situ. Dia senang, dia sokong. Datuk Sri Fadilah Timbalan Menteri 2 dari Sarawak, dia sokong. Anthony Loke di AP, dia sokong. Dia kata ini ya untuk orang Felda yang susah. Tak ada masalah. Dia nak marah DAP ni pasal apa? Pasal di Cina dan Melayu buat dah. Baik. Tapi yang saya nak sebut ni fakta. Tak setuju tak apa. Tak setuju dengan UMNO tak apa. Tak setuju dengan keadilan tak apa. Tak setuju dengan UMNO. Tak boleh lah pasal pilihan raya pelangai ni. Tetapi tak setuju dengan DAP. Tapi biarlah betul fakta dia. Saya dah jadi Perdana Menteri masuk 10 bulan sekarang. 83 bilion bantu. Baru ni kena lulus baru state LTAT, veteran tentera punya. Baik. Ada masalah, saya kena keluarkan wang dari Kementerian Keuangan. Tolong
Berapa? 300 juta minggu ini. Saya bentang di kabinet. Semua sokong. PH sokong, BN sokong, GPS sokong, DAP sokong. Dan mungkin sebelum akhir bulan tahun ini nak cari lagi 2 bilion. Nak tolong supaya LTAT jangan rugi. Jadi susah. Ini kerja kita buat tiap minggu ada mesyuarat Mahkamah Menteri. 4 hari sudah sambutan 60 tahun tabung haji. Berapa ramai orang berdatang ke Felda ini fitnah, kata Felda tabung haji ini telah diambil oleh kerajaan bangsa itu, oleh Lim Guan Eng, dan dijual hak Melayu bagi kepada Cina. Ramai yang percaya. Kerana yang bercakap tu kadang-kadang ustaz, kadang dia pakai kopiah putih. Jadi percaya. Ni kita semak lah. Mungkin dia ingat dia betul. Semak lah fakta. Apa tuduhannya? Syarikat tabung haji yang orang Islam dan Melayu punya diambil oleh orang Cina, diberi kepada orang Cina. Itu yang disampaikan. Saya nak bagi tahu. Kita cakap soal Islam, kita cakap soal akhlak, kita cakap soal nilai. Bolehkah tipu orang? Bolehkah fitnah orang? Sekarang saya Menteri Kewangan, saya minta file tu. Buka file. Mana syarikat yang jual kepada Cina? Tak ada. Yang diambil oleh tabung haji, oleh Kementerian Kewangan, syarikat tabung haji yang rugi teruk. Kalau tak ambil, tabung haji pun bankrupt. Maka semua yang rugi itu dipindahkan kepada Special Purpose Vehicle di bawah Kementerian Kewangan. Kebetulan Menteri Kewangan itu Lim Guan Eng. Jadi dah Cina ni ambil lah. Dia ambil itu sebagai Menteri Kewangan. Itu keadaannya. Baik. Tapi tak baik itu dulu. Saya tengok sekarang, ada dia serahkan kepada Cina, tak ada. Jadi baru ini, masa sambutan 60 tahun tabung haji, saya umumkan semua syarikat yang dulu diambil pada tahun 2018 oleh Kementerian Kewangan, bukan oleh individu, bukan oleh syarikat, oleh Kementerian Kewangan. Kita gunding semula dengan tabung haji. Kerana tabung haji hari ini diurus dengan baik. Dan keuntungan melalui syarikat dia lebih baik. Sekarang sahabat Tazri Azman Mokhtar ngusi dia baik. Oleh itu, mana-mana syarikat yang mempunyai peluang untuk mencatat keuntungan, saya dah bagi arahan Kementerian Kewangan serah balik kepada tabung haji. Faham tak? Masa rugi, kerajaan ambil alih. Masa nak untung, kerajaan serah balik kepada tabung haji. Itu pun salah juga. Itu kataannya. Inilah sebabnya mengapa kita cuba selesaikan melalui maklumat. Jangan duk pakai menang sorak kampung tergadai. Bukan. Kita boleh menang dengan fitnah, dengan caci orang. Tak kekal. Ada jasa, sebab tu kalau menjadi Felda, siapa boleh nafi jasa tu nazar? Tak boleh. Jadi kita terima kenyataan itu. Jadi kita selamatkan. Begitu juga tabung haji. Sekarang ni orang bangkit soal. Tadi Mak Sabu umum petang tadi masalah beras. Pagi-pagi tadi mesyuarat. Sebelum saya ke Istana Negara, mesyuarat dulu Kementerian Kewangan, Kementerian Pertanian. Betul tak ada masalah beras? Betul. Betul tak ada tempat-tempat yang kadang kurang beras? Betul. Betul tak harga beras import meningkat? Betul. Macam mana nak selesai? Malaysia saja tak. Presiden Jokowi Indonesia umum 18 negara telah menghalang ekspor ataupun mengurangkan ekspor beras. Jadi harga beras di Indonesia, di Singapura, di Thailand semuanya naik.
Di Malaysia masih beras harga terkawal, beras tempatan. Terkawal maknanya Kementerian Kewangan kena tambah wang bagi subsidi. Apa keputusan? Mak Sabu tanya, saya kata jangan naik harga beras tempatan. Tapi beras tempatan tak cukup kerana orang yang biasa beli beras import, dia tengok beras import tu dah naik harga, dia pun beli beras tempatan. Ada hotel-hotel besar dah mula beli beras tempatan. Jadi dah kurang. Jadi apa kita nak buat? Kita kata untuk semua tentera, polis, jabatan kerajaan yang kata ribu, berapa, saya tak ingat berapa tan, tapi 5% daripada kegunaan tempatan kita akan tolong beli subsidi dan bagi kepada mereka supaya 5% itu boleh dipulangkan ke pasaran. Maknanya sudah berlebihan di pasaran. Bila keputusan hari ini, bila diberitahu oleh Kementerian Kewangan kepada Central Contract, beli hanya beras import, jangan beli beras tempatan untuk tentera, polis dan untuk jabatan kerajaan, sekolah-sekolah asrama, untuk mengurangkan tekanan keperluan beras di kalangan rakyat. Itu kita dah lakukan. Berapa jumlah subsidi tambahan? Hampir 400 juta ringgit. Dia bukan free. Sebab tu saya kata politik mesti stabil, ekonomi mesti baik, pelaburan mesti datang, barulah ekonomi itu meningkat. Bila untung kita boleh agih kepada rakyat. Ini yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah ini kita putuskan. Kita tengok bagaimana keadaan dia untuk seminggu ini, untuk kita kaji semula. Saya beritahu tadi Kementerian Pertanian, Saudara Mak Sabu, okey, seminggu buat yang ini dan tengok keadaan. Farmer umpamanya mesti aktif betul. Mana tempat dengar saja ada kurang beras, dia kena hantar. Dan kalau perlu kerajaan Kementerian Kewangan tambah peruntukan untuk farmer untuk bawa beras ini, kita akan bayar kepada farmer. Baik. Tapi Sabah Sarawak paling naik. Sabah Sarawak tak ada beras tempatan, semuanya import. Satu kampit sekarang sampai RM40. Berapa saja? RM40. Jadi saya kata tak apa. Untuk Sabah dan Sarawak yang guna beras import, kita subsidi sementara supaya harga di sana tak lebih daripada RM31. Ya, daripada 40 sekarang. Itu yang kita buat. Macam mana kata kita tak buat kerja? Senang je pergi kampung, Bismillahirrahmanirrahim, qala Allah Ta'ala, habis je baca Quran, terus buat ni kafir ke, munafik ke, bohong ke. Sudah, ini yang saya buat. Apa saya tegaskan semula, ini pasukan kita. Macam Felda, saya minta selain daripada Saudara Sapri, Datuk Seri Zahid bantu. Saya umum bagi wang, baik internet ataupun dialysis center ataupun lampu jalan, laksanakan. Kementerian dia bantu untuk percepatkan proses. Dan saya ucap tahniah kerana Menteri Besar Tun Rasidi ini contoh Menteri Besar yang hebat, yang telah menjalankan, bukan dia janji, dah laksana program untuk perumahan. Kerana masalah terbesar Felda generasi kedua dan berikutnya ialah masalah perumahan. Tanah itu milik negeri. Kalau kerajaan negeri dah mula buat begitu, saya pun semangat. Boleh kita bantu balik, tak ada masalah. Ganti rugi sikit. Saya sebut sikit dengan minta banyak. Ya. Dan saya nak tanya, negeri-negeri yang berdegah-degah syarah ni kamu buat apa? Yang berdegah-degah datang sini marah orang, kamu nak tanya? Tanya di negeri kamu berapa rumah yang kamu bina? Nak gaji pun minta saya tu. Ya, berapa kerajaan negeri yang minta gaji? Jadi okeylah gaji saya bagi. Yang lain tak payah.
Kerjanya mah terima kasih, tak ada maki hamun terus. Saya tak mau. Saya dah kata tak mau jawab ni. Balah bocor macam. Jadi ini saya sebut hal-hal yang kita hadapi. Baik. Orang tanya harga barang naik, memang betul. Oh, keadaan PMX ini barang naik, betul. India bulan Ogos umum semua jenis bawang dari India yang diekspor naik 40% cukai. Siapa umum? Perdana Menteri Modi. Siapa salah? PMX. Dia naikkan harga. Jadi kita kalau soal beras, gula yang asas, kita terpaksa bantu subsidi. Ini yang kita lakukan. Sebab kalau tak bantu, yalah rakyat dia tahulah kata India tak ekspor beras, tapi dia nak makan susah. Sebab itu kita kata tahun ini walaupun ekonomi kita keadaan begini, saya dah umum dan saya tak tolak ansur lagi dah. Sebelum akhir tahun ini ada 136,000 miskin tegar, keluarga miskin tegar di Malaysia. Saya nak bagi tahu seluruh jentera, kerajaan, persekutuan, jabatan, kerajaan negeri, pejabat daerah, SUK pada terima kasih. Dia tahu ni, seluruhnya mesti kenal pasti setiap keluarga miskin di Malaysia, miskin tegar, kita nak noktahkan tidak ada miskin tegar di negara ini. Orang kata ini pelawak, bohong, dah saudara. Perlu 100 juta, bagi 100 juta. Tak cukup 200 juta kita tambah. Karena bagaimana nak suruh saya tidur lena? Orang ini boleh miskin tegar, kerana susu anak tak boleh beli, uniform sekolah anak tak boleh beli. Dan nak suruh saya senang hati sebagai Perdana Menteri tidur nyenyak, tak boleh. Susah-susah. Nak potong-potong dengan yang lain. Gaji menteri potong. Perdana Menteri jangan ambil gaji. Sudah tahu lah. Saya nak kena terang Kak Azizah, tak ambil gaji. Dah dulu dah lah nak penjara saya, belum belajar, sekarang dah. Tapi tak apa sebab tak boleh kita terima keadaan semakin. Nak selesaikan semua masalah orang miskin, rumah, itu kena berperingkat. Tapi yang sampai tak boleh beli susu untuk bayi, uniform ke sekolah, kita tak boleh tolak. Malu kita sebagai negara Malaysia. Hebat, mercu tanda tinggi, jambatan panjang, lebuh raya, ECRL, anak beli susu tak ada uang. Sebab itu kita kena sama-sama faham. Ada saja jumlah keluarga kita di kampung mana-mana yang nampak masuk dalam kategori itu, tolong lapor. Mana dah tahu nama dia ketinggalan. Ini kita siapkan. Ada sebahagian nanti saya kita tanda sekolah selesai, alhamdulillah. Kemudian ada program Rahmah, IPR yang kita cuba selesai semua, tak boleh ya. Tapi kita cuba. Cuma tak payah hina kita turut-turut sangat ya. Kita buat. Kalau kita ini jenis manusia yang curi tanah, curi balap, curi saham, tak apa, kita tak ambil sebab itu kalau orang tanya saya diuji masuk keluar penjara, saya kata tak apa. Sebab itu ujian Allah Ta'ala. Apa yang kita belajar? Kita belajar sabar. Apa kita belajar? Kita belajar teguhkan iman, baiki akhlak, hafal Quran yang lebih, hafal hadis, amalan bertambah, dan ditakdirkan jadi Perdana Menteri. Gunakanlah pengalaman ini bukan untuk belojok, bukan untuk tamak global, bukan untuk salib, bukan untuk tunjuk sombong, tetapi untuk laksanakan dengan sebaiknya. Oh, dia kata tak, dia datang naik helikopter. Ya, helikopter tu kerajaan punya, pakai tak pakai pun kena bayar. Pilot dia, pembantu dia, engineer dia, dia nak datang pakai lah.
Takkan nak bubuh di museum. Jangan ada deki sakit hati pun nak pinjam bagi tahu lah. Saya tak bagi. Bukan saya punya, kerajaan punya. Nak tumpah tengok boleh. Tapi itu pun jadi masalah. Sudah. Jadi kalau nak buat tuduhan tu banyak, saya seperti saya beritahu kepada Tuk Besar Wan Rusdi, dikerja. Bukanlah saya nak puji dia mau minum makan pun dia tak bagi ke saya lagi. Tapi saya cerita yang sebenar. Johor ada buat sikit rumah generasi kedua. Tetapi tidak ada negeri yang boleh saingi Pahang dari segi keprihatinan membela nasib. Bukan sebab dia kahwin dengan Mama Tampau dah. Ini sebab fakta dia. Oh tak tahu ya? Rahsia banyak orang tak tahu tu. Baik. Jadi sudah, saya minta sudah buat keputusan yang baik. Kita, orang tanya Anwar sebab apa Anwar jaga Felda sekarang. Felda saya pegang di bawah saya. Walaupun Sabrici ada, Datuk Zee Zahid kementerian dia bantu dan saya minta. Kalau dulu Felda ni satu kementerian. Sekarang ini saya kata Menteri Pendidikan, semua sekolah di bawah Felda kena jaga seperti mana yang di luar. Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Kesihatan. Jadi saya fikir buat sementara ini saya selaraskan supaya dalam masa setahun dua ini Felda ini kita bagi perhatian yang lebih baik, terbaik yang pernah kita lakukan. Itu bukan saya. Bukan maknanya saya nak bolak balik. Saya pun tak buat kerja banyak ke Felda. Saya serah Sabrici dengan pengurusannya. Saya sekarang dah minta Datuk Zee Zahid bantu awasi. Tetapi saya nak semua kementerian terlibat. Dan saya dah sebut ini dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Baik, dia kata tak banyak buruh. Betul. Kita baru ambil alih. Dan dalam pada itu yang pertama bayar 83 bilion. 1 bilion 1 tahun. 950 juta 1 tahun. Keduanya yang saya sebut tadi yang kita bantu. Ini baru belanjawan pertama. Dalam belanjawan kedua kita kena buat. Jadi saya harap kawan-kawan sini fikir pertama, tak usahlah gaduh berbalap banyak sangat. Ya. Ini giliran kerajaan negeri Pahang mentadbir. Dan Pahang punya kawasan federal terbesar. Dari zaman Tun Razak, zaman Datuk Seri Najib, Datuk Seri Nan, sampailah Datuk Seri Wan Rusdi. Kawasan ini tak pernah ditutup atau dikurangkan. Kita punya peranan, kerajaan tu kena stabil. Untuk apa? Untuk Tuan Rusdi ambil balap? Tak. Untuk gunakan kuasa, jaga kepentingan rakyat. Dan kebetulan Felda ini paling besar di negeri Pahang. Dengan rekod yang ada ini, saya nak jadikan negeri Pahang ini contoh terbaik urus kawasan Felda. Terbaik sahabat semua. Itu dia satu inisiatif perancangan yang padu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan juga Datuk Seri sempat ya untuk membalas atau memberi respon terhadap fitnah-fitnah yang dilontarkan, yang dimainkan, makian terhadap dirinya sahabat-sahabat semua. Apapun yang diperbuat oleh Datuk Seri, ya termasuklah beliau tidak menerima gaji, juga turut dipermainkan oleh pihak pembangkang. Kenapa sahabat semua? Inilah kepala otak pihak pembangkang yang sudah rosak, mungkin hilang tali, putus wayar dan sebagainya. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Terima kasih kerana mendengar dan menonton bersama. Dan sekiranya anda mau memberikan sokongan kepada channel ini, jangan lupa untuk terus support dengan cara tekan butang subscribe, like dan juga share video-video yang ada dalam ini. Oke, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.